Wahai rakyat Malaysia yang dikasihi, Bank Negara Malaysia baru sahaja mengumumkan bahawa inflasi dijangka akan terus tinggi pada tahun 2023. Alahai, nak makan pun kena pandai berjimat-jimat ni. Inflasi tinggi disebabkan oleh tekanan permintaan dan kos, serta harga komoditi global yang terjejas akibat konflik di Ukraine dan gangguan bekalan yang tak henti-henti. Dahlah harga naik, bekalan pula terganggu, memang mencabar sungguh ekonomi kita ni. Tapi jangan risau, kerajaan kita yang tercinta telah mengambil langkah untuk menangani masalah ini. Kawalan harga dan subsidi sedang dilaksanakan untuk mengekang kenaikan harga dan menampung beban rakyat kita yang tersayang. Namun, jika harga barang dan inflasi terus meningkat, kesannya akan terasa besar terutama kepada golongan B40 yang pendapatannya kurang dari RM2,000 sebulan. Kuasa membeli mereka semakin berkurangan, ini memang masalah besarlah. Kalau tak diatasi dengan segera, pengguna kurang berbelanja dan memperlahankan pertumbuhan ekonomi kita. Jadi, jom kita semua jadi cemerlang, gemilang, terbilang dengan berjimat-jimat dan bijak menguruskan keuangan kita. Bila kenaikan harga mengancam, janganlah terus panik. Kita kena bijak dalam memilih barang yang kita beli dan elakkan pembaziran. Kalau kita tak kuat beli daging, belilah ayam atau ikan yang lebih murah. Kalau tak mampu beli barang baru, belilah yang terpakai, sama saja fungsinya. Mungkin juga kerajaan perlu memikirkan untuk memberi bantuan keuangan sementara kepada golongan yang terkesan dengan kenaikan harga dan inflasi ni. Tapi jangan sampai lepas dah dapat bantuan, kita terus beli barang-barang mahal pula, itu namanya tak bijak. Malam-malam, bosan-bosan membaca berita, rasa macam nak mati sahaja dengan semua ramalan inflasi yang menakutkan. Ini kerana harga makanan dan minuman pada November meningkat pada kadar 7.3% berbanding 7.1% bulan sebelumnya, dengan kadar inflasi pada 4% disebabkan kenaikan harga makanan terutama berasaskan ayam dan tepung mengikut data Jabatan Perangkaan. Kalau betul-betul harga barang nak naik 10%, kena buat apa ni? Takkan nak makan nasi kosong sehari-hari, hidup macam monyet lapar di dalam hutan. Lagipun, apa ada halnya dengan ayam dan tepung yang buat harga makanan naik? Ayam nak gila-gila buat apa? Nak terbang ke bulan kah? Tepung pula, apa masalah sampai naik harga? Tepung pun tepung juga, takkan jadi emas kalau dibakar. Kalau nak jadi seorang superhero, jangan jadi Iron Man atau Batman. Jadilah Kementerian Ekonomi Malaysia. Mereka sedang berusaha keras untuk membangunkan ekosistem berasaskan data harga, supaya semua boleh tahu mana yang murah dan mana yang mahal. Kalau sudah tahu, senang saja nak beli barang yang berpatutan dengan bajet. Tapi kalau harga terus naik, apa nak jadi dengan pengguna yang pendapatan bawah? Jangan risau, kerajaan kita ada banyak bantuan keuangan untuk membantu mereka yang terkesan. Tapi janganlah pula buat program tambahan pendapatan macam program reality TV, takut pula nanti jadi tayangan memalukan. Dan kalau sudah tak boleh tahan, apa salahnya untuk buat penyelidikan pasal masakan sendiri? Tak susah pun, boleh buka internet dan Google saja resepi lauk ayam atau resepi roti tanpa tepung. Dari beli makanan yang mahal, buat sendiri yang murah dan sedap. Siapa tahu, boleh jadi jutawan baru dalam bidang makanan nanti. Moral of the story, jangan biarkan harga naik memakan diri. Cari jalan untuk bertahan hidup, mungkin dengan merungkai ilmu masakan atau menabung secara berhemah. Atau kalau betul-betul nak jadi superhero, berjaya dalam hidup dan beri inspirasi kepada rakan-rakan yang lain. Siapa tahu, satu hari nanti kita akan membawa perubahan besar untuk Malaysia.